Ini bab keberanian dalam perang dan sifat pengecut. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW adalah manusia yang paling cantik, manusia yang paling berani, manusia yang paling pemurah. Pernah ahli Madinah terkejut. Nabi SAW telah pun mendahului mereka di atas seekor kuda. Kata Anas, kami dapati kuda itu bagaikan laut. Diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im bahawa ketika dia sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, bersamanya ada juga orang lain. Seketika pulangnya daripada peperangan Hunain, orang-orang Arab mula meminta-minta dengannya, sehingga membelakangkannya, sehingga menghundurkannya ke belakang, rapat kepada satu pokok. Fakhatifat rida'ahu, pokok itu telah menyangkut selimutnya. Jadi makna selimutnya tersangkut di pokok itu. Nabi SAW pun berhenti. Dia berkata, berikan kepadaku selimutku itu. Sekiranya ada padaku sebilangan duri-duri pokok ini, binatang ternakan, nescaya aku bahagi-bahagikannya di antara kamu. Selepas itu kamu tidak lagi mendapati aku bakhil, pendusta, dan juga pengecut. Ini bab perlindungan atau minta perlindungan dari sifat pengecut. Diriwayatkan daripada Amr bin Maimun Al-Audi, katanya Sa'ad selalu mengajar anak-anaknya ucapan-ucapan ini, seperti mana seorang guru mengajarkan kanak-kanak menulis. Dia berkata, Rasulullah SAW selalu meminta perlindungan daripada perkara-perkara ini di hujung sembahyangnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat pengecut. Aku berlindung denganmu daripada aku dikembalikan kepada umur yang paling buruk. Aku berlindung denganmu dari fitnah dunia. Aku berlindung denganmu dari azab kubur. Aku menceritakan hadis ini kepada Mus'ab, dia membenarkannya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW selalu berdoa, Ya Allah, aku berlindung denganmu dari al-ajz, kelemahan, wal kasal, dan kemalasan, dan sifat pengecut, wal haram, dan tua ataupun nyanyuk. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung denganmu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Aku berlindung denganmu dari azab kubur. Ini bab orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa perangnya. Kata Abu Uthman, meriwayatkan daripada Sa'ad, berkenaan dengan Sa'ad, diriwayatkan daripada Sa'ib bin Yazid, katanya aku bersahabat dengan Talha bin Ubaidillah, Sa'ad, Miqdad bin Aswad, dan Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah aku dengar sesiapa pun daripada mereka menceritakan daripada Rasulullah SAW, yakni sesuatu, kecuali aku ada dengar. Cuma aku ada dengar Talha menceritakan tentang peristiwa hari Uhud. Ini bab kewajipan keluar untuk berjihad, kewajipan keluar beramai-ramai untuk berjihad, dan apa yang wajib terhadap jihad itu, dan niat. Apa yang wajib boleh juga berupa jihad dan niat. Firman-Nya, infiru khifafan wa thiqala, keluarlah kamu sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dan berjuanglah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu fi sabilillah, yakni dengan jiwa raga kamu fi sabilillah. Itu adalah
lebih baik untuk kamu sekiranya kamu benar-benar mengetahui. Sekiranya peperangan itu adalah suatu yang berfaedah, yakni kepada mereka, ataupun hampir suatu yang mudah, wasafaran qasidan, dan menuntut perjalanan yang sederhana, tidak jauh, lattaba'uk, sambungannya, nescaya mereka itu, yakni puak-puak munafik itu, mengikut engkau. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi tempat yang dituju bagi mereka jauh. Dan seterusnya sampai kepada firman Allah, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah tahu mereka sebenarnya adalah pendusta dalam kata-kata mereka itu. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu bila dikatakan kepada kamu keluarlah di jalan Allah, kamu berasa keberatan, tidak mahu pergi? Adakah kamu rela dengan kehidupan dunia ini berbanding dengan kehidupan akhirat? Tidaklah ada kesenangan dunia ini berbanding dengan akhirat, kecuali sedikit sahaja. Disebutkan daripada Ibnu Abbas, fanfiru thubatin. Apa makna fanfiru thubatin? Mana saraya mutafarriqin, dalam keadaan berpasukan-pasukan yang berselera, mutafarriqin yang berasingan. Dikatakan mufrad kepada thubat itu ialah thubah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda pada hari Fath, ini pembukaan Mekah, la hijrata ba'dal Fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, walakin jihadun wa niyyatun, tetapi yang terus ada ialah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kamu diminta keluar, yakni untuk berperang, fanfiru, maka keluarlah kamu untuk berperang. Ini bab orang kafir membunuh orang Islam, kemudian si kafir itu memeluk agama Islam dan keadaannya betul, perjalanan hidupnya di atas Islam itu betul sesudah itu, wa yuqtalu, dan dia pula dibunuh. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah redha kepada dua orang lelaki, salah seorang daripadanya membunuh yang lain, tetapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Yang ini berperang fi sabilillah, lalu dia terbunuh, kemudian Allah menerima taubat pembunuhnya itu, yakni dengan dia memeluk agama Islam, lalu kemudiannya mati syahid pula dia. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya datang kepada Rasulullah SAW ketika dia berada di Khaybar, selepas mereka menguasainya, selepas mereka menguasai Khaybar itu. Aku berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bahagian daripada ghanimah Khaybar itu. Salah seorang daripada anak Sa'id bin Al-As berkata, tak usah bagilah kepada dia tu, wahai Rasulullah, tak usah bagilah bagian kepada dia. Abu Hurairah berkata, dia ni pembunuh Ibni Qawqal. Berkata anak Sa'id bin Al-As itu, oh pelik sungguh, kata dia, anak kucing ataupun wabr, pelik sungguh terhadap wabr yang menjuntai dari puncak Bukit Dhad, dari puncak Bukit Dhad, di mana? Di Daus, kawasan Daus. Yan'a alayya qatla rajulin muslim, dia mencelaku kerana membunuh seorang muslim, yang mana muslim itu telah Allah muliakannya keranaku, yakni kerana aku membunuhnya, dan Allah tidak pula menghinaku kerananya, ini kerana aku tidak dibunuh pula olehnya. Qala, kata perawi ini, fala adri, saya tidak tahu. Fala adri, saya tidak tahu adakah Nabi SAW memberi bahagian kepadanya, ini kepada Abu Hurairah itu, ataupun tidak memberikan kepadanya. Kata Sufyan Sa'idi meriwayatkan daripada datuknya daripada Abi Hurairah. Kata Abu Abdullah Sa'idi,
ialah Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Ini bab orang yang memilih berperang daripada berpuasa. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Abu Talhah tidak berpuasa semasa Nabi SAW kerana mahu berperang. Bila Nabi SAW wafat, saya tidak pernah melihatnya tidak berpuasa kecuali pada hari raya puasa dan hari raya Adha. Ini bab syahadah itu ada 7 selain dari terbunuh fi sabilillah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mati syahid itu ada 5, yaitu orang yang terkena ta'un, mabtun, dan orang yang mati kerana sakit perut, wal ghariq, dan orang yang mati kerana lemas, dan orang yang mati kerana terhempak bangunan, dan orang yang mati fi sabilillah, di jalan Allah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, at-ta'un syahadatun. Ta'un itu adalah syahadah, yakni membawa kepada mati syahid. Syahadah likulli muslim, bagi setiap orang muslim. Baiklah, kita tengok semula. Ini bab syaja'ah fil harb wal jubn, mana bab pujian, sanjungan ataupun kelebihan berani dalam peperangan, dan celaan pengecut, celaan mempunyai sifat pengecut yang di dalam peperangan. Jadi Imam Bukhari nak ayat di sini syaja'ah fil harb wal jub, yakni fil harb, berani dalam perang. Hak molek ni, hak terpuji ni berani mana? Berani dalam perang. Kalau berani kokse tu tidak terpuji hak tu. Berani kokse. Begitu juga penakut. Penakut hak tak molek ni penakut dalam perang. Kalau penakut kokok luar ni malah balah sama kita. Dia pasal ngamuk tak tahu, kalau kita lari malah balah, malah gocoh. Padahal kita boleh sangat. Tu tak apa hak tu. Hak pengecut dalam perang tak sah. Berani di luar perang sama sendiri, sama kita dengar berani tak kira. Hak tu tak sah, hak tu tidak terpuji tu. Hak terpujinya berani dalam perang, yakni perang dalam menghadapi dengan orang kafir. Dengan orang yang memusuhi kita, orang yang dahagakan darah kita. Dengan orang tu berani. Dengan adik-beradik, dengan sama sebangsa kita, sama puak kita, tak perlu berani hak tu. Tak perlu tunjuk keberanian, tak ada kelebihan hak tu. Jadi diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW ni adalah orang yang paling cantik. Kalau nak kira comel, manusia yang paling comel. Kalau nak kira berani, manusia yang paling berani. Kalau nak kira murah, manusia yang paling murah. Maknanya segala sifat yang molek tu berada di kemuncaknya pada dia tu. Ahsanan nas, orang yang paling comel. Setara apa nama ni, Dihyah, sahabat Nabi SAW, yang mana Jibril tu selalu berupa dalam rupa dia bila mari berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW hantar dia sebagai utusan dia, duta dia, untuk bawa surat dia kepada Herakl, Kaisar Rom. Dia tu serupa dengan Nabi SAW, serupa benar, dan sangat comel. Sehingga kalau dia lalu ke Madinah tu, perempuan-perempuan tu ngerita tengok. Sebab itulah dia selalu berjalan, dia tutup muka. Dia tu serupa dengan Nabi saja. Nabi SAW lebih lagi daripada tu, lebih lagi. Dari segi comel. Wa asja'an nas, paling berani. Paling berani ni hak selepas pada ni lah dia. Hak selepas pada ni. Paling murah ni murah lah. Sehingga kalau gapo-gapo ada dengan dia, bui dia habis. Dia tak boleh tidur kalau selagi tak bui. Siapa setara tu. Murah ni bukan berkait dengan harta benda sahaja, berkait dengan ilmu, berkait dengan apa. Murah. Tak ada kata kedeku.
Walaqad fazi'a ahlul Madinah. Ini nak ayat contoh. Nabi ni paling berani lagu mana. Pernah satu ketika ahli Madinah ni terkejut. Ingat kau musuh mari serang. Bunyi gegar. Mereka keluar masing-masing keluar pergi dengan kuda. Tengok Nabi sudah ada dah atas kuda dia. Oh, duduk belega-lega situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada dah. Kata Anas, kami dapati kuda dia tu seperti laut. Laut yang tidak berhenti-henti berombak dan tidak penat-penat. Maknanya lajulah kuda dia tu laju. Jadi maknanya nak naik kuda laju ni dia kena orang gagah. Dia kena orang pandai naik kuda. Kalau tidak jatuh celabak. Lepas pada tu tengok siapa dulu pada orang lain. Tidak kata dia duduk di belakang, pergi depan tu. Tengok tak ada apa-apa. Cuma itu satu kejutan saja. Geger tu. Maknanya Nabi SAW keluar dulu ketika orang lain belum siapa lagi. Maknanya kalau pada tengah malam Nabi SAW ni tak tidur manalah. Sebab itu dari segi hikmah semaya tahajud ke apa, 1/3 awal malam, 1/3 tengah malam, 1/3 akhir malam. Sebab apa disyariatkan hal tu? Ditunjuk contoh tu. Sebenarnya mengikut Maulana Ubaidullah Sindi, dia mengatakan hak tu adalah latihan ketenteraan kepada orang Islam. Berjaga malam, berlatih jaga malam. Mana biar ada di kalangan orang Islam dalam masyarakat ni tidak kata tidur semua cenderung belaka pada masa tu. Sehingga kalau orang mari secara mengejut kemama tepuh koksi. Tidak lagu tu. Tapi ada pada masa ni orang ni, pada masa ni orang ni dalam satu keluarga tu ada. Kalau ada lagu tu molek terdidik secara tidak langsung, mana sebagai tentera, maknanya berjaga sama. Itu maksudnya, selain daripada nak ingat kepada Allah SWT tu, selain daripada tu, iaitu nak melatih jiwa kita tu sebagai tentera. Kata dia begitu. Jadi maknanya Nabi SAW boleh gitu ni, makna kiranya dia tidak tidur lah pada masa tu. Tidak kemama ke apa tu. Kalau tidak nak basuh muka lah, suruh nak pergi ke jamban pula lah, macam-macam lah bila bangun daripada tidur. Ni dak tu pergi naik gitu. Naik kuda tu pula kuda yang pantas pula larinya. Bahran dia anggap oleh sahabat sebagai laut. Maknanya larian dia tu tidak berhenti-henti dan tidak penat-penat. Nabi SAW naik tu kuda tu. Itu nak ayatnya dia ni paling berani. Jadi berani, comel, gapo, kuat. Ada belaka pada dia tu. Ada belaka. Lepas tu riwayat daripada Jubair bin Mut'im, ni ketika dia berjalan bersama Nabi SAW, orang lain pun ada juga dalam perjalanan pulangnya daripada Hunain. Puak-puak Arab ni, puak-puak ulu ni, hak darat ni, hak tidak bertamadun, pergi mitok dengan dia. Mitok dah boleh banyak kata ghanimah ni, mitok dengan dia lah. Mitok. Sehingga jadi mitok tu jadi Nabi SAW tertolak ke belakang. Pasal ramah sangat rapat mari ni, dia belah-belah hundur, belah-belah pagi, belah-belah wayak hak ni buih kawan ni. Mari lagi, tidak kata duduk tenang macam sahabat-sahabat besar-besar ni, sahabat-sahabat lama-lama ni. Pusing dah tengok keadaan tu. Tapi Nabi SAW tak bui. Dia ni dilayan secara istimewa, tak boleh nak jumpa dengan orang dak. Kena jumpa ni kena ada jaga dulu ke? Tak ada. Jadi dianya suka, maknanya orang tu biar orang mari jumpa dengan dia. Terdedah begitu. Jadi begitulah. Sehingga sampai kepada satu pokok, lepas tu terlekat kain selimut dia, sebab dia selalu selimut. Jadi lekat kain selimut tu di pokok tu. Situ Nabi SAW pun terhenti. Dah tolak lagi ke depan ni sampai sakut lah. Jadi dia berhenti situlah nak ambil tu. Tak boleh nak ambil. Dia kata, a'tuni ridai, berikan kepadaku kain selimut aku tu. Kalau nak pun nantilah builah dulu kain tu. Maknanya begitu. Kalaulah ada padaku binatang-binatang ternakan sebanyak bilangan duri pokok ini, kata dia. Pokok tu pokok duri, aku bagi, kata dia. Dia lembut, tidak kata marah, tidak. Pada tu kamu tak akan katalah aku ni bakhil kau, pelawak kau, pengecut kau, tak akan kata. Jadi maknanya sesoalan yang kamu buat begini ni, maknanya kamu masih ada lagi lah kira-kiranya.
Anggap aku ni kedeku. Kalau kata nanti dulu. Oh, tak ada. Macam aku ni kedeku. Aku ni berdusta. Kata-kata nanti dulu tu maknanya boleh jadi tak boleh kemudian. Tidak begitu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayatnya, dia bagi 3 sifat tu. Bakhil, kadzub, jaban. Tu maknanya lawan kepada sifat kemuncak tu. Sebab tu kita kena tengok dalam hasyiah. Kita tengok dalam hasyiah. Nombor 2 tu kita tidak nak baca belakang. Dia kata baris yang kepak tu dalam hasyiah. Wa hadza min jawami'il kalim. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Thumma la tajiduni atau thumma la tajidunani bakhilan wala kadzuban wala jabana." Hak tu termasuk dalam jawami'il kalim. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi cukup bermakna. Gapo dia nak ayat tu sebenarnya? Bila-bila gitu, bila-bila orang nak tolak-tolak ke belakang ni peristiwa semasa dia nak ayat gapo dia? Dalam bahasa yang ringkas begitu. Dia kata iz usulul akhlaq, kerana asas akhlak ialah al-hilm wal karam wasyaja'ah. Asas akhlak ialah al-hilm, jadi sifat penyantun, wal karam sifat murah, wasyaja'ah dan sifat berani. Dia kena ada hak ni. 3 sifat ni adalah tiga sifat kemuncak. Dalam apa nama ni, sifat mahmudah. Mana akhlak seseorang itu kalau ada ni tinggi. Wa asyara bi adamil kadhib ila kamalil quwwatil aqliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tidak ada dusta itu, makna kepada kamal quwwah aqliyah, yakni kepada kesempurnaan daya aklinya. Dan diisyaratkan dengan adamil bukhl, tidak bakhil itu isyarat kepada kamalil quwwati syahwiyah, yakni sempurnanya quwah, yakni daya syahwiyah, iaitu jud, sifat murah, jud. Hak tadilah ajwadan nas, ghadabiyah, iaitu asy-syaja'ah. Ay al-hikmah wa bi'adamil jubn, hasidin wa bi'adamil jubn, dan tidak pengecut tu, dia mengisyaratkan kepada kamal quwah ghadabiyah, yakni sempurnanya quwah ghadabiyah ada pada dia tu, iaitu apa dia? Dalam bentuk syaja'ah, dalam bentuk syaja'ah. Wa bi'adamil bukhl, bi'adamil bukhl, dia isyarat kepada kamal quwah syahwiyah, yakni sempurnanya quwah daya syahwiyah. Apa dia? Hak sempurna tu, sempurna quwah syahwiyah, iaitu sifat jud. Wa hadhihi ats-tsalath hiya ummahatu fawadhilil akhlaq. Jadi 3 ni adalah ibu bagi segala akhlak yang mulia. Wal awwal, hak yang pertama, yakni bila seseorang itu ada kamal quwah aqliyah, yakni bila dia ada hikmat, kalau dia tu berada di kemuncaknya, ni martabat siddiqin. Yang kedua, yakni kalau orang tu ada apa nama ni, kamal quwah ghadabiyah, iaitu apa dia? Iaitu sifat syaja'ah. Hak tadi sifat hikmah, iaitu sifat syaja'ah. Bila dia ada hak tu, maka dia akan berada pada martabat syuhada. Dan yang ketiga, yakni tidak bakhil, yakni bila seseorang itu berada pada kemuncak quwah syahwiyah, jadi dia ada sifat jud, maka dia akan berada pada martabat salihin. Allahumma ja'alna minhum, berada pada darjat salihin. Hak tu nak bahas hak ni perpanjang dah, hak ni pada hak ni kalau nak kira, kalau nak faham malam ni pada hak ni, kalau nak kira asas akhlak. Tapi reka-rekah lah, kita sebut secara rekah. Jadi dalam jiwa manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala buat, dia ada 3 quwah, 3 quwah, iaitu quwah aqliyah, quwah ghadabiyah, quwah syahwiyah. Dia ada 3. Dia ada 3. Jadi kalau telajak kuat sangat mikir, kuat sangat mikir tak saya juga.
Jadi sehingga mengutamakan akal sangat. Segala-galanya nak dinilaikan dengan akal. Kuah akliyah. Saya juga lah gitu. Jadi segala-galanya nak tanya apa sebab. Tidak mampu pun nak tanya juga. Tak saya juga. Terlalu tak mikir pun tak saya juga. Bodoh jadi. Tak saya juga. Tak ada kuah akliyah. Hak naknya sederhana. Hak sederhana ni itu orang panggil hikmah. Bila dia ada sifat hak sederhana. Sifat sederhana tu hikmah. Orang yang bijaksana iaitu dia ada sifat hikmah. Orang panggil hakim. Dia tu hakim. Orang yang bijaksana. Jadi tidak kata tak mikir rasa, tidak kata mikir semata-mata, siapa tak cara dah hak lain. Tidak gitu. Siapa kurang sifat-sifat lain. Tidak gitu. Maknanya berada pada hak sederhana. Hak tu orang panggil hak syuja'. Apa ni? Hak ni hakim apabila dia ada hikmat. Hak yang kedua, quwwah ghadabiyah. Quwwah ghadabiyah ni mana sifat marah lah. Kalau seorang tu terlalu marah sangat, baik sangat, tak kena gaya. Tak sih juga hak lagu tu. Tapi terlalu tidak pemarah. Tak sih juga. Dia jadi pengecut lah. Pengecut. Orang buat kanak-kanak pun tak kata gapo. Tak sih juga. Dia nak hak sederhana. Hak tu orang panggil syuja'. Syuja' orang yang berani ni, berani sederhana, berani bertempat, tidak berani tak tukalu. Dia bukan tak ada takut, takut pun ada juga, tapi takut bertempat. Itu. Dia bukan tunjuk keberanian dia saja. Tidak gitu. Hak tu apa ni? Kalau kuah ghadabiyah ni berada pada peringkat sederhana, molek lah orang tu, molek. Kalau dia mati pun mati, molek. Yang ketiganya quwwah syahwiyah. Quwwah syahwiyah. Quwwah syahwiyah ni maknanya quwwah daya untuk memenuhi kehendak nafsu. Itu quwwah syahwiyah. Ada pada diri manusia ni. Dia kalau terlajak, siapa kira nak bini saja lah. Tak kira nak bini semacam, nak makan semacam, segala benda nak makan, tak kira halal haram. Tu kuah syahwiyah tu tak kena gaya lah tu, lebih terlajak. Tak kira. Bahaya pun ada juga kuah syahwiyah ni. Buat terlajak tu ni makan ubat Viagra, mati situ, tak ada apa. Dah nak sangat, jadi nak lebih sangat. Tu buat terlajak lah tu. Terlajak tak ambil kira dah dengan kemampuan diri kita gapo semua. Tapi kalau tak ada langsung, siapa tak usah bini, siapa jadi macam pendeta, macam sami gitu, tak usah makan sedap, tak usah gapo tu. Tak usah juga tu. Dia kena sederhana. Hak sederhana dalam sifat ni iaitu jud. Bila orang tu sederhana, hak ni lah dia katakan ajwad atau jawad. Murah tu mana sederhana, murah kena gaya. Tidak kata borah tak tu kalu, belanja dak. Tidak kata kedekuk sangat, dak juga. Pandailah pandai ni. Duduk sederhana. Hak sederhana tu naknya. Kemudian hak sederhana saat ni, hak tidak sederhana tu pun, alah kau ifrat, alah kelebih tu. Ketiga-tiga tadi. Banyak peringkat juga. Alah kurang dia tafrid, banyak peringkat juga. Hak sederhana dia, hikmat tu pun banyak peringkat juga. Hak yang kedua, ghadabiyah tu banyak peringkat juga. Hak alah kelebih tu banyak peringkat. Hak sederhana pun banyak peringkat juga. Hak alah kurang pun banyak peringkat juga. Begitu juga yang ketiga tu. Begitu juga yang ketiga tu. Kalau kita kata yang pertama ni, hak bijaksana ni, kuah akliyah yang paling tinggi sekali siapa? Nabi. Atau orang panggil hakim, orang bijaksana, cendekiawan kita kata, filsuf, ahli-ahli falsafah, kita kata orang-orang cerdik lah. Orang-orang kita dalam sejarah ni diketahui sebagai orang-orang yang cerdik, orang-orang yang ada meninggalkan hasil dia berupa ilmu. Waktu tu masuk dalam golongan yang pertama lah tu. Kuwah akliyah, banyak mereka. Dia termasuk dalam golongan siddiqi, kemuncak dia jadi golongan siddiqi. Hak yang kedua ni marah. Allah SWT buat sifat-sifat ni bukan sahaja sifat marah, backing,
cemburu, apa semua ni bukan saja molek dia buat. Cuma kalau kita tak kena guna tu salah lah. Tuhan bui orang ni gagah. Bukan saja. Kalau guna, nak kena guna pada tempat dia tu. Sebanyak mana nak guna, tu hak payah. Hak tu lah mana Nabi SAW mari nak ajar akhlak tu. Sepatutnya keberanian ini kita guna mana? Sepatutnya kemurahan ni kita guna mana? Sebanyak mana nak guna? Dengan tidak mengabaikan siapa-siapa, kita kena tahu tu. Hak tu lah. Jadi kalau hak ni kemuncak dia hanya siapa dia? Berani ni. Kalau berani kena tempat dia, iaitu syuhada, martabat syuhada. Mati syahid. Tu kemuncak dia. Tu kalau berani hak betul. Kemuncak dia mati syahid. Kemuncak hak cerdik ni, Siddiq ni. Sayyidina Abu Bakar. Siddiq. Lagu tu jadinya. Jadi kalau hak ni syuhada, kemuncak dia. Kalau hak yang ketiga tu martabat salihin, orang-orang salih. Maknanya murah, mana berada pada peringkat pertengahan dan kena pada tempat. Hak tu salihin, orang-orang salih. Dia akan belanja, dia akan guna, dia akan apa guna syahwiyah dia ni, maknanya dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang Allah SWT halalkan, haruskan. Lagu tu salihin, jadi orang salih lagu tu. Kalau dia ni pandai mengimbangkan kuah syahwiyah dia tu, dia akan jadi orang soleh, akan jadi orang baik. Tu maknanya nak sederhana tu payah. Sederhana payah. Nak cari hak sederhana tu lah. Kena turut Nabi SAW lah. Jadi dia nak ayatnya, dia tidak bakhil, tidak kadzub, tidak jaban. Maknanya ini sebagai lawan-lawan kepada sifat tadilah. Dan memanglah Nabi SAW telah membuktikan bahawa dia tidak ada sifat-sifat tu. Bahkan sifat yang sederhana daripada kuah ataupun kuah-kuah yang tersebut tadi, daya-daya yang tersebut tadi tu ada pada dia dalam keadaan yang paling sempurna. Dan patut dicontohi dia tu. Dia tidak bakhil pasal apa? Pasal dia ni tidak apa ni? Dia tidak termasuk dalam hak ni, lawan kepada sifat yang ketiga ni, hak tak molek ni. Kuah syahwiyah ni. Bakhil. Bahkan dia ada sifat ajwadan nas tadi. Kadzub, dusta tu apa? Mana dia tidak ada sifat kuah akliyah. Dia tidak ada kuah akliyah. Dia alah kurang tu kuah akliyah tu. Jadi orang kalau terlalu berani sangat dalam fikiran dia, saya kira dia berani lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Tu kalau berani sangat tu, guna akal kuat sangat. Tapi kalau kurang sangat, dia jadi pengecut, pendusta, pelawak. Jadi hak yang ketiga tu jaban itu lawan kepada sifat hak yang kedua tu, kuah ghadabiyah tadi tu. Jadi hak naknya maknanya dia tu berani. Yang ni Nabi SAW asja'an nas. Hak tadi dalam riwayat yang pertama tadi. Lepas pada tu minta berlindung dari sifat pengecut. Jadi oleh kerana sifat pengecut ni sifat tak molek, dan kalau dalam perang, dalam berjihad ada sifat ni punah, tak jadi kerja. Bukan pengecut ni dalam perang saja, ni kita berjihad. Jadi kaitan rapat benar lah kalau dalam kita berjihad. Kalau lain-lain pun dia kena berani, tak boleh penakut. Dia kena ada sifat berani, berani bertempat lah. Kalau tidak ada sifat berani, tak ada jadi kerja kau apa. Dia kena ada sifat berani dalam kita belajar, dalam kita mengemukakan pendapat kita, dalam kita apa, tak boleh takut. Dan kita berani tu, dia kena ada berani bertempat lagu mana bila kita ada bukti, ada dalil, walaupun kita seorang. Dia tak boleh menakut. Kalau tidak, tak ada kerja. Orang-orang yang besar-besar yang buat kerja benda-benda besar-besar tu, semua dia tak ada sifat penakut. Kalau ada sifat penakut, tak jadi kerja, tak buat. Takut orang kata, takut orang gini-gini, takut orang marah, takut orang benci, takut tak kaya, takut tak senang, macam-macam. Takut tak boleh nego lah kalau takut dalam perniagaan, takut rugi. Sifat penakut tu bahaya, tak boleh berlaku dalam apa-apa.
Tak saya cuba dulu. Dia kena cuba dulu. Berani. Nak cuba tu dia kena berani. Kita pasti akan berani kalau kita cukup alat, cukup persediaan. Jadi dengan sebab itu, selain daripada kita berusaha dengan cara zahir ni, kita kena minta dengan Allah SWT. Sebab Allah SWT yang bui sifat-sifat tu. Allah SWT yang menjadikan sifat tu. Orang penakut ni bukan tak molek. Ada tempatnya penakut ni molek. Ada tempatnya penakut ni molek. Kalau berani terlajak sangat, tak boleh juga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ajar anak-anak dia ucapan-ucapan ini, ajar sungguh-sungguh lah, seperti mana guru ajar menulis budak-budak. Jadi dia kata, apa dia? Duburas salah, di belakang sembahyang, di hujung sembahyang, sama ada dalam sembahyang ataupun selepas sembahyang, boleh belakang lah waktu tu. Apa dia? Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat pengecut. Jadi minta jauh lah sifat pengecut ni, jangan ada pada anak cucu. Maknanya, aku minta berlindung denganmu daripada aku dikembalikan kepada umur yang paling teruk. Umur yang paling teruk ni lah ke mana? Jadi nyanyuk, jadi seperti budak-budak pula, yang suka kat orang, suka kat orang. Jadi kita kecek pun suka kat orang, pasal apa gigi tak ada. Sebut tu jadi seperti budak-budak sebut. Lepas tu saat ni rayak dah, kena rayak pula, jadi tak ingat seperti budak-budak. Tak silap tu. Kalau panjang lajak umur pun sampai jadi nyanyak, tak ada faedah juga. Tak silap. Nabi SAW mati dalam keadaan dia segar-segar. Segar. Tidak kata nyanyuk, siapa nyanyuk. Tidak gitu. Maknanya cukup bermakna. Tidak ada satu masa orang boleh ketawa kepada dia, jadi suka, jadi bahan ketawa, jadi menyanyi kat orang. Tak ada lah gitu. Aku berlindung denganmu daripada fitnah dunia. Dunia ni banyak fitnah, pancaroba lah kita kata. Minta berlindung macam-macam lah dunia ni. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Maknanya dalam kubur tu ada azab, dia minta berlindung. Jadi doa ni, doa mana di hujung semayang tu, sebelum buih salat tu, molek kita baca hak tu, ataupun selepas semayang kita nak berdoa, boleh juga baca hak tu, molek lah. Jadi kata perawi ni, saya ceritakan hadis ini kepada Mus'ab. Mus'ab tu anak kepada Sa'ad lah. Ya ke? Mana hadis ni ayah Sa'ad ajar anak-anak dia lah ke lagu ni? Dia kata ya. Anak Sa'ad tu kata memang ajar belakang anak-anak dia ajar. Pas Sa'ad tu siapa? Dialah yang menakluk menjatuhkan kerajaan Parsi. Berani lah ni. Kalau tak berani, ada sifat mengecut lagu mana? Nak boleh jadi panglima agung, dia jadi jatuh kerajaan Parsi itu di tangan dia. Mana berani? Nabi SAW, riwayat daripada Anas, Nabi SAW sendiri pun minta doa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah. Kalau dah lemah ni, orang tindah kat orang, orang buat macam-macam. Jadi nak Nabi SAW tak say dia tu jadi orang lemah, nak jadi orang kuat. Maknanya bila dia nak begitu, orang lain, umat dia, pengikut-pengikut dia, lebih-lebih lagi lah, sebab kita kurang banyak. Jadi nak suruh tidak lemah ni lagu mana? Banyak lah, kena usaha lah, jangan jadi lemah. Lemah ni macam-macam, luah lah lemah tu. Lemah dari segi tenaga, kena jagalah kesihatan. Lemah dari segi ekonomi, kena jagalah keuangan kita tu biar molek. Lemah dari segi rumah tangga, apa-apa kena jagalah molek. Lemah dari apa saja, tak sewi lemah. Jadi tak sewi lemah anak tak sewi lemah. Pilihlah kalau kita nak bini hak sihat-sihat. Maknanya begitu. Hak tasnya lemah kok mana-mana. Lemah dalam apa perkara sekalipun. Lemah. Jadi sehingga ditindas oleh orang, dijajah oleh orang, ditakluk oleh orang, dibuat ikut orang nak gapo dia buat terhadap kita. Tak sel lah lagu tu. Patut kita berlindung, minta perlindungan daripada Allah tu. Wal kasl malah.
Malas tu tak saya juga. Penyakit juga ni. Kalau malas kau apa sudah kerja lah. Malas. Ngaji malah baca. Habis lah lagu tu. Menega tak saya buka kedah. Duk tidur. Malah. Lagu mana? Jadi hak ni bahaya. Malah ni. Dalam gapo saja pun tak jadi kerja. Sebagai petani, kau sebagai peniaga, kau sebagai nelayan, kau sebagai gapo, kau kalau dah malah tak ada. Nakut lagu tu juga. Tu jadi wal jubn. Apa ni, berlindung dengan Allah dari sifat pengecut, tak sif menakut. Maknanya bila kita tak sif penakut, kita tak boleh hajarlah anak-anak buah kita penakut. Nak ngosek budak-budak, tak boleh lah jadi nakut tu. Tak sif lagu tu. Kalau ada tu nak kiki, nak buat. Jangan we takut. Wal haram, dan tua jadi nyanyuk. Tu pun minta berlindung juga tu. Jadi tak silah siapa jadi nyanyuk tua. Tapi kalau tua tidak nyanyuk kau masih tak apa lagu tu. Tua tak orang nak jalan pun, tak orang nak kecek pun. Orang bagi hola spekar dekat. Tanya dia, nak sepatah iya ke tidak? Ya kata dia. Tak apalah. Ya kata ya saja, tu puas hati dah orang. Lebih pada sejai orang lain kecek. Tak apa kalau lagu tu tua lagu tu. Ingatan tak lupa. Berapa ramai ulama-ulama besar. Ya orang tolak dengan kereta tolak. Syekh Zakaria orang tolak dengan kereta tolak. Nak mengajar orang apa-apa pegang. Tak lekat nak duduk. Tapi ingatan dia molek. Tak nyanyi. Walaupun dekat 100 tahun pun tak apa lagu tu. Syekh Fakhruddin, Syekhul Hadis, lembek kena orang tolak juga dengan kata tolak sebab budak. Tapi kalau dah duduk mengajar tak apalah lah. Ingat tak lupa. Lagu tu tak apa, tak nyanyuk tu lagu tu. Panjang umur pun tak apa, bermakna. Panjang umur lebih masing lagi. Orang lebih yakin lagi dengan ilmu dia. Kau tua kau orang yakin kalau lagu tu. Tapi kalau dah nak nyanyuk, dulu lagu lain kata dia lagu lain tak boleh nak pegang ni, kecek kosi. Tak sih lagu tu, tak sih. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung denganmu dari fitnah. Yani daripada ujian kehidupan, dalam kehidupan ataupun ujian semasa hidup. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung denganmu dari fitnah. Yani daripada ujian kehidupan, dalam kehidupan ataupun ujian semasa hidup. Yang ini kita pakai dengan zaraf zaman, mahya. Semasa hidup ni banyak ujian macam-macam. Tak usah jadi fitnah lagu tu. Fitnah, berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu habui kita sesak telajak, miskin telajak, sampai kita terpaksa curi. Janganlah kita terpaksa menipu orang. Fitnah kehidupan kita berada di satu tempat yang orang boleh rasuah kita. Apa kita tak kuat mana? Biar tak usah boleh jawab tu lah. Itu makna berlindung dengan Allah tu. Biar Tuhan selamatkan kita daripada tempat-tempat yang bahaya tadi tu dalam kehidupan kita. Katakanlah macam tadi, rasuah tadi. Boleh kalau kita nak ambil rasuah. Tu tak boleh fitnah dalam kehidupan. Banyak lagi lah fitnah-fitnah yang lain. Kita terpedaya dengan orang perempuan, siapa jadi bahan ketawa orang duduk sebut-sebut benda tak molek. Tak sih fitnah tu. Fitnah kerana duit. Macam-macam lah fitnah dunia. Fitnah kerana kuasa, siapa kita sanggup bunuh orang kerana nak jaga kedudukan kita. Fitnah tu dalam kehidupan tu. Fitnah kematian ataupun semasa mati. Hak tu pun berat juga selepas mati tu. Fitnah dalam kubur, ujian dalam kubur, diseksa dalam kubur, beratnya. Jadi hak tu tak sah juga, minta berlindung juga. Dekat nak mati, Allah SWT uji macam-macam pula dekat nak mati. Tu fitnah juga tu. Syaitan mari dalam rupa ni mari dekat kita. Tak sah juga lagu tu. Itu makna fitnah mamat. Fitnah mamat mati ni mana selepas mati, supaya selepas mati lah, start daripada alam kubur. Lepas tu pada mahsyar, lama duduk di pada mahsyar, orang lain lepas pergi lama dah kita duduk habis-habis lagi perkiraannya. Tak sah lah juga lagu tu. Wa a'udzubika min azabil qabr.
aku berlindung denganmu dari azab kubur. Mana azab kubur ni barang berat, bukan main-main, sehingga disebut secara khusus. Pada fitnatul mamat tadi tu mati tadi masuk dah, tapi sebut secara khusus tu nak ayatnya azab kubur ni berat. Apa-apa banyak apa nama ni, amalan-amalan jahat, amalan-amalan buruk yang menyebabkan seseorang tu diseksa dalam kubur, banyaklah. Diseksa dalam kubur. Di antaranya tak beri zakat, di antaranya sifat kedekut sangat, di antaranya ambil harta orang, tanah orang, pesen-pesen kesel tanah, masuk dalam kawasan dia. Tu yang berlaku tu boleh dalam kubur lagi. Tak jaga sembahyang, cuma cuci tak cara, tu seksa dalam kubur tu boleh jadi kena lah. Jadi hak tu minta berlindung lah. Pasal apa? Azab kubur ni berat. Azab kubur ni berat. Lama pula tu, lama. Jadi itu minta berlindung dari azab kubur. Jadi hak Imam Bukhari naknya apa dia dalam tajuk tadi ni, penakut tadi, pengecut tadi. Moga dalam bab jihad kan ni, jihad ni terutamanya kalau penakut tak boleh, tak ada kerja lah lagu tu. Kalau penakut dia kena berani. Nak boleh kau berani tu, dia kena faham lah. Dia kena faham konsep syahid tu gapo dia, kena faham kelebihan orang mati syahid tu gapo. Lepas tu nak berjuang tu berjuang atas dasar gapo. Tu dia kena faham molek lah, barulah jadi berani. Kalau tidak jadi, dia tidak mari berani tu. Dia kena faham dulu. Ini bab orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa perang ni. Boleh ke tidak kita cerita peristiwa yang menunjukkan kehandalan kita, kehebatan kita? Katakanlah kita pernah perang dulu, kita boleh ke tidak kita nak ayat kau orang? Imam Bukhari nak ayat di sini. Kalau saja-saja nak ayat, nak menunjuk-nunjuk, nak suruh orang kata ni kita ni lebih berani kau gapo, tak boleh. Tak boleh, sia-sia jadi amalan kita tu kalau kita sudah buat tu. Tapi kalau kita ayat tu dengan maksud nak bagi perasan kepada orang, nak menggalakkan dia supaya dia tahu sejarah, tak apa lagu tu. Inilah dia cerita. Riwayat daripada Sa'ad, yang ni Sa'ad kata, akulah orang yang mula-mula mana, atau akulah orang yang mula-mula kena panah. Maknanya dia kata gitu. Ni maknanya nak menunjukkan kelebihan dia lah. Jadi dia royak gitu tu tak apa. Sebab apa? Nabi SAW sendiri kata, irmi Sa'ad, irmi Sa'ad, panah Sa'ad, panah Sa'ad. Jadi Nabi SAW tugaskan dia tu sebagai pemanah. Jadi Khani ni pula, ini Sa'ib bin Yazid ni kata, dia bersahabat dengan ramai sahabat-sahabat ni. Dia sebut orang-orang ni, tak ada dengar sahabat ni, tak ada cerita mudah-mudah daripada Rasulullah SAW, tak ada ayat. Pasal apa? Dia beringat, takut-takut nak ayat ni salah kan. Termasuk dalam itulah ancaman itu. Masuk makna menyediakan tempat dalam neraka tu. Kalau kecek tak tu kalau ayat hadis, sebenarnya tidak hadis. Dia beringat, sebab tu dia senyap, tak kecek banyak sahabat-sahabat ni, tak kecek banyak. Cuma kata dia, saya ada dengar Talhah cerita, dia menceritakan pada hari Uhud. Dia ada cerita. Itulah dalam seramai-ramai tak lain senyap, tak kata apa. Ada pun Talhah ni pun dia royak Uhud. Apa sebab dia royak? Bukan nak menunjuk-nunjuk. Hak tu anaknya, dia anaknya royak sahabat ni tidak kecek banyak. Jadi kalau dia tidak kecek banyak, kenapa? Kerana dia takut dosa. Supaya juga kalau dia cerita tentang kehandalan dia, kehebatan dia tu, tentu sekali maknanya kita percaya mereka itu takut tu kepada dosa. Kalau dia cerita juga, maknanya dia adalah tu maksud dia yang baik tu. Misalnya nak bagi perasaan, bagi semangat. Jadi sebab apa? Sebab tangan dia ni, dia jadi lumpuh tangan dia. Pasal apa? Pasal orang panah nak kena Nabi SAW, dia tak ada, dia dah hollow tangan. Jadi kena tangan dia, jadi lumpuh tangan dia. Jadi lumpuh tu kerana nak mempertahankan Nabi SAW, kerana kasih kepada Nabi SAW, supaya Nabi SAW selamat. Jadi hak tu ya dia royak tu. Jadi hak naknya, makna pengikut-pengikut ni pun lagu tu lah juga. Dia pemimpin tu besar maknanya. Kalau dia mati gak sorok lah popok musuh, dia kata percaya tak ada lah perjuangan Islam kalau dia mati. Awal lagi masa perang Badar lagi habis cerita. Sebab tu mana dia kena pengorbanan. Pengorbanan sahabat-sahabat ni. Begitu juga hak lain-lain pun. Dia ketua tu tak boleh jatuh. Kalau jatuh tu bahaya.
Kalau jatuh makna kalah, tak ada dah lah. Tapi kalau tak jatuh, hilang, tak tahu mana, tak apa lagi. Lagu tu boleh buat kerja lagi. Sebab itulah bila-bila masa pun musuh dia nak nombor satu tu. Dia nak nombor satu. Sebab habislah kalau boleh dia. Jadi hak ni pun Talhah ni pun dia sedar hak itulah. Jadi hak ni nak bagi peringatan kepada orang kemudian, mana kena jaga pemimpin-pemimpin itu. Serupa juga bendera tak sewi jatuh. Pun kita kata bendera apa? Tak boleh lah. Dia maruah kita. Dia adalah maruah kita. Jadi kena jaga tu. Ini bab wujubin nafir wa ma yajibu minal jihad wan niyyah. Ini bab kewajiban keluar berperang. An-nafir itu. Dan apa dia jihad yang wajib dan niat. Jihad yang wajib dan niat. Jadi Imam Bukhari nak ayatnya wujubin nafir ini maknanya keluar perang beramai-ramai ni bila? Hak wajibnya. Lepas tu hak wajib jihad ni bila? Niat kena niat setara mana benar baru jadi. Tu dia nak ayatnya. Lepas tu dia mari ayat Quran infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dan seterusnya. Jadi Allah SWT suruh orang-orang Islam ni keluar perang, sama ada berat ataupun ringan, tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, tak kira, kena keluar belakang. Bila orang kafir tu mari serang negeri kita tak boleh nak pergi dah. Kita kena perang belakang, ada setara mana sekalipun kena perang. Itu makna ketika tu tu jadi fardu ain kepada setiap umat Islam. Setiap orang Islam yang duduk di sesuatu tempat itu, tak kira dia muda ke tua ke, besar ke kecil ke, tak perlu minta izin dah dalam keadaan lagu ni. Bahkan kalau mak dia tak izin pun tak boleh dah. Kalau dalam keadaan terdesak benar. Lepas tu puak-puak munafik pula, dia akan berdolak dalik lah. Itu sifat orang munafik. Dia tak sik pada perang tu. Orang Islam hak sebenar pun bukannya nak pada perang tu. Tapi dah terpaksa, dah orang mari serang kita, takkan kita nak menyerah? Takkan kita nak menyerah dengan begitu saja? Di mana maruah kita? Begitu. Jadi orang munafik kata begitu, kata begini, itu alasan dia. Sebenarnya mereka dusta belaka. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa bila diseru kamu supaya keluar berperang, itsaqaltum ilal ard, kamu berasa keberatan untuk pergi berperang? Wasa nak duduk situ tak segi apa-apa begitu. Mana sepatutnya orang yang beriman ni dia ada kepercayaan kepada hari kemudian, ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Sepatutnya mana dia tidak keberatan untuk pergi perang. Sepatutnya dia tidak pilih dunia berbanding akhirat tu. Sebab akhirat hak lama, dunia hak sementara. Kalau senang pun senang sementara. Jadi makna bila begitu, mati tu pada hakikatnya tidak mati. Maknanya perpindahan daripada satu stesen kepada stesen yang lain. Bukan habis riwayat, bukan habis cerita, tak habis lagi. Itu hakikatnya. Bila kita yakin, bila kita percaya, kita sebab tu dia suruh ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab ni antara rukun iman tu percaya kepada hari kemudian. Hari kemudian tu dia ayat dah lah begini. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan anggap maknanya orang mati fi sabilillah tu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bila begitu kita tak takut apa? Kita nak hidup ni nak makan, nak minum, nak senang, nak suka. Kalau mati pun suka juga. Kita kata ya Allah kau suka ni, ya Allah kau boleh rezeki ni, nak boleh makan sedap kau gapo, ya Allah kau. Kalau gitu tidak beriman. Sebab tu dia kata ya ayyuhallazina amanu. Beriman ni makna yakin semati. Jadi Ibnu Abbas mengatakan infiru thubat. Fanfiru thubatan aw infiru jami'an. Yani saraya fanfiru thubatin. Maknanya kamu keluarlah
dengan berselerak, dengan berasingan, kumpulan-kumpulan yang berasingan ataupun keluar sekali. Mana tu dalam ayat, satu ayat lah. Fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Jadi maknanya ada kalanya kita kena perang ni pergi ramai-ramai, ada kalanya pergi suku-suku. Ikut keadaan lah tu. Jadi dikatakan thubat tadi itu adalah mufrad kepada thubah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fath, penaklukan Mekah, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan Mekah. Sebab hijrah ni nak bebas untuk kita buat, menjalankan agama kita, tuntutan agama kita, kita bebas boleh buat apa saja. Jadi bila tak bebas tu perlu hijrah lah. Semasa dulu, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hijrah ke Madinah. Jadi wajib. Lepas pada tu tak boleh dah. Tetapi yang terus adanya selepas pembukaan Mekah pun terus adanya jihad. Jihad tu maknanya terus ada. Ini menunjukkan makna jihad itu makna sesuatu yang dituntut lah. Waniyatun, jihadun waniyatun, yang terus adanya jihad dan niat. Yang niat untuk berjihad itu, dia kena ada. Lepas tu jihad itu luah lah maknanya jihad itu. Yang ni berjuang sehabis tenaga kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dah kena ada niat tu. Niat berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dalam apa cara? Masing-masing. Kalau mengaji pun dia kena ada niat tu. Kalau mikir dalam bidang lain pun kena ada niat tu. Niat tu tak boleh putus. Hak tu ada semua. Apabila ada hak tu bolehlah pahala. Pahala. Walaupun kita tidak ada hijrah dah, tapi ada hak tu ada semua. Maknanya orang Islam ni tidak habis-habis perjuangan dia. Tak habis. Sampai bila pun tak habis. Kalau dia sudah benar dah pun, dia masih lagi perlu berjihad, berjuang, mencurahkan sehabis tenaga dia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idzastum firtum fanfiru. Bila kamu diminta supaya keluar, maka keluarlah kamu. Ini menunjukkan bahawa nak pergi berjihad, nak pergi berjuang ni tak boleh tak tukalu. Sewenang-wenang, mudah-mudah ikut serah. Kita buat kumpulan kita kecil-kecil, mari kita pergi serang. Nak tak tahu nak serang siapa dia ni, hak nak serang. Tak tahu serang boleh, tak tukalu. Tak boleh lagu tu. Jadi dengan anggapan dia ni begini. Kerana pahaman kita yang tak betul, misalnya tak boleh. Siapa mati dia Islam. Tak boleh. Jadi hak tu kena beringat molek, kena faham molek. Idzastum firtum, apabila kamu diminta keluar tu makna rasmi lah tu. Imam maknanya pemerintah yang sah, pemerintah yang bertanggungjawab, yang tahu baik buruk, untung rugi perang tu. Tak boleh buat tak tu kalau kita kata berapa ramai pakak goni paku ni, berapa paku, tak berani lagi nak perang. Orang cabar gini tak berani lagi. Jangan gaduh, tak boleh. Orang yang duk mikir pasal perang tu, dia tahu kekuatan kita setara mana. Dia tahu kalau patut kita minta maaf, kita beralah, kita kata, dia tahu. Kita terima. Jangan duduk persoal pula, jadi pondai lah, kita kata macam-macam. Kita nak lawan dengan Saudi, kita nak lawan dengan Saudi, tak payah mari lepas negeri dia bom mari hancur sebentar ya kita. Lepas kita nak boleh lepas ke dia, lepas kelawar biar terbang, tak dia apa, tak boleh. Jadi kita kena sedar keadaan kita, kena sedar. Tapi kalau dalam keadaan terdesak sangat sampai maruah kita tergadah, sampai orang mari ceroboh kita teruk, tak boleh. Pada ketika itu maknanya, sebab tu dia kena ada jemaah, dia kena ada pemimpin. Kalau negara ada pemimpin negara, dia kena bagi persiapan perang kepada rakyat dia tu. Tak boleh kata perang dengan begitu saja, tak boleh. Dia kena ada pihak yang bertanggungjawab, yang mikir benda tu, yang tahu baik buruk, untung ruginya. Dia kena ada tu. Fanfiru, barulah wajib. Ni lah Imam Bukhari nak tajuk dia, wa ma yajibu minal jihad. Apa yang wajib? Jihad yang wajib. Hak mana? Ketika mana jihad yang wajib? Ketika tu. Sebab tu dia tulis. Idza stumfirtum,
Ai idza talaba al-imam ila al-jihad. Idza talaba al-imam idza talaba al-imam bil khuruj ila al-jihad fakhruju. Halus dia tulis tu, halus bawah tu. Jadi apabila imam meminta supaya kamu keluar pergi perang, maka kamu keluarlah. Mana ada imam itu. Kalau tak ada imam pun ada pemimpin yang kita terima, yang kita tahu dia memang bijaksana, yang memang baik untuk kebaikan kita. Tu kita kena turut tu. Tak boleh buat sewenang-wenang sesuka-suka hati kita. Buat perkumpulan kecil, kita ada parang, ada golak kelewat sikit nak pergi perang. Perang pula tak tu kalu pula. Tak leh nak tu. Mati saja. Tak leh lah tu. Dia kena keluar tu dengan molek, dengan teratur, dengan berdisiplin, dengan ada peralatan. Nabi SAW dulu tak boleh pergi perang kalau tak ada alat, tak cukup. Habis itu. Maknanya ketika tu wajibnya. Kalau tidak, tak wajib. Tidak wajib. Jadi hak pertama tadi ada juga ketika wajib. Jadi fardu ain. Apa keadaan pun, khifaf ke ataupun thiqal pun. Ini tua muda. Yang ni kalau orang mari ceroboh kita dah. Kalau mari ceroboh kita dah. Kalau kita nak mula, tak boleh. Kena dengan teratur molek. Biar teratur molek. Babul kafir. Orang kafir bunuh orang Islam. Lepas pada tu dia Islam. Lepas tu dia betul amalan dia. Dia istiqamah di atas Islam. Sepatutnya. Lepas pada tu dia dibunuh pula. Nak ayatnya ada juga lagu tu. Mana orang hak jahat ni, mana dia tidak jahat sama. Dengan sebab itu kita tak boleh. Mana apabila dia jahat, ketika dia jahat tu kita kata bunuhlah. Jahat sangat. Tak boleh. Mana tahu takut dia nak baik kemudian. Takut dia nak baik kemudian. Ni seperti mana yang berlaku dalam ni hadis ni. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah suka. Jadi Allah redha, Allah kenal kepada dua orang. Ya satu orang tu bunuh hak seorang lagi. Tapi kedua-duanya masuk syurga. Lagu mana? Hak yang membunuh pun masuk syurga. Kalau bunuh orang sama Islam tidak masuk syurga, kekal dalam neraka. Dalam Quran pun disebut. Dalam Quran pun disebut. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasan dianya man qatala mu'minan muta'ammidan. Orang yang bunuh orang mukmin secara sengaja tu. Jadi balasan dia kekal dalam neraka. Lagu tu. Hak ni bunuh ni. Lagu mana ni bunuh? Dia cerita. Hak ni perang fi sabilillah. Berlawan dengan orang kafir. Lepas tu dia dibunuh. Hak perang fi sabilillah ni orang Islam ni. Lepas pada tu hak si kafir saat ni bertaubat. Taubat, Allah SWT terima taubat dia. Taubat lagu mana? Dia masuk Islam. Masuk Islam. Lepas pada tu dia pergi perang pula atas nama Islam. Mati syahid. Hak lagu tu. Pergi perang dengan orang kafir pula. Lagu ni mana kedua-dua masuk syurga. Kedua-duanya masuk syurga. Ada juga lagu tu. Jadi dengan sebab itu tidak boleh kita mendahului cepat-cepat kata gitu gini, tak boleh. Nak bunuh orang Islam, kadang-kadang kita tidak setuju dengan dia. Kita kata bedil lah. Tak boleh lah. Kita tak tahu lagi dia lagu mana. Kalau dia jahat sekalipun, tak tahu lagi dia lagu mana akhir. Sebab dia tu mukmin. Kalau selagi dia mukmin, kafir pun tak boleh. Bedil tak tu kalau. Kafir pun tak boleh. Lepas tu hal ni asal lagi ni. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika dia di Khaybar. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menakluki Khaybar. Menguasai Khaybar. Aku kata wahai Rasulullah, berilah bagian kepada aku. Salah seorang daripada anak Sa'id bin Al-As kata, namanya Aban bin Sa'id bin Al-As. Tak sabuilah bagian ke dia wahai Rasulullah, kata dia. Abu Hurairah pun kata dia ini pembunuh Ibnu Qawqal, kata dia. Pembunuh Ibnu Qawqal. Ibnu Qawqal itu
Apa namanya? Namanya ialah Nu'man bin Malik bin Tha'labah, yang digelarkan dia dengan tok dia tu Qawqal, Ibnu Qawqal. Dia ni lah sedap royak ke Rasulullah tak siwi kat aku, tak siwi kat aku. Dia tu siapa? Dia tu lah hak bunuh Ibnu Qawqalnya. Mana gitu. Dia bunuh Aban ni, bunuh apa nama ni, Nu'man tadi, Ibnu Qawqal tu pada perang Uhud. Lepas pada tu Sa'id bin As pun kata, Aban tadi pun kata pada dia, oh kata dia, pelik kata dia, Wabrin ni apa ni, sejenis binatang serupa kucing, ekor dia pendek. Wabrin pelik sungguh kata dia. Anak Wabrin yang menjunta turun daripada bukit Qudumidhan. Qudumidhan itu maknanya nama satu bukit. Dia mencela aku kerana membunuh seorang Muslim. Dia celah aku, maknanya satu keburukan akulah, kekurangan aku, kerana aku bunuh seorang Muslim. Padahal orang tu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dia dengan sebab aku. Dia mati syahid tu buat aku. Kalau tidak, dia tak mati syahid. Mati syahid buat aku. Aku pula Allah Subhanahu Wa Taala tidak hinakan aku dengan dia. Pasal aku tak mati dalam perang tu. Kalau aku mati dalam kafir, Allah Subhanahu Wa Taala hinalah aku. Tak, aku tak mati kata. Pahala ni aku Islam. Aku Islam. Lepas pada tu, fala adri, saya tidak tahu, kata perawi ni di bawah lagi, dia kata adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri bahagia kepada dia ataupun tidak beri. Tu khilaf lah pula ulama tu. Habis dari situ. Ini bab orang yang memilih berperang daripada berpuasa. Kalau dengan sebab puasa tu, maknanya kita jadi letih, lemah nak pergi perang. Jadi kita kena pilih hak mana hak lebih utama. Tentu sekali perang itu lebih besar lagi makna dia. Jadi kita tak usah puasa. Inilah ceritanya. Anas bin Malik kata Abu Talhah ni tak wajib puasa di zaman Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia nak perang. Dia kira nak perang. Kalau dia puasa dia letih. Tapi lepas pada Nabi SAW mati, aku tak aja tengok pula dia ni tak puasa. Puasa sama, kecuali hari raya. Kecuali hari raya. Hak tu je maknanya hak dia apa nama ni, tak puasanya. Lepas tu kat hari lain puasa. Hari lain puasa. Jadi maknanya satu ketika setelah dia tua, dia tak pergi perang. Lepas pada tu dia mari pula fikiran pula, nak pergi perang pula. Cerita dia Abu Talhah. Rawah Ibnu Sa'ad wal Hakim wa ghairuhu min tariq Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna Abu Talhah qara'a infiru khifafan wa thiqala. Dia baca ayat tu, baca sama, tapi sekali tu baca tu hari tu buka fikiran pula. Faqala istanfarana Allah syuyukhan wa syababan jahizuni. Pula dia kata Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni keluar perang, tak kira tua kau, tak kira muda. Aku walaupun tua lah ni, tua pun khifafan wa thiqala, Tuhan kata keluar pergi perang. Ni kemudian cerita kemudian pula lepas pada Nabi SAW wafat tu, beberapa ketika dia duduk puasa tak pergi perang. Lepas pada tu fikiran dia berubah pula. Tu kata, dia kata jahizuni, sediakan peralatan perang untuk aku, kata dia. Faqala lahu banuhu nahnu naghzu anka. Anak-anak dia kata tak salah ayah, biar kita lah perang bagi pihak ayah. Dia kata fa'aba, tak sih nak pergi perang juga. Anak-anak dia pun lengkapkanlah senjata dia untuk dia. Faghaza fil bahr, dia pergi perang sehingga pergi perang seberang laut, pergi perang Abu Talhah. Famata, matilah dia dalam peperangan itu.
fadafanuhu ba'da 7 ayyam. Mereka kebumikan dia selepas 7 hari. Wah, tak jumpa 7 hari. Tetapi walam yataghayyar, 7 hari mayat dia tu molek-molek, tidak kata berubah bau busuk ke apa tu. Ini cerita sahabat Nabi SAW ni. Maknanya di sini dia tengok keadaan keperluan tu. Bila perlu dia berasa, dia pergi. Mana puasa tu lebih istimewa orang yang puasa tu. Tapi kalau nak kalau puasa siapa tak cakap nak pergi perang, sedangkan perang tu mustahak, tak boleh lagu tu. Apa ni, tak usah puasa lah, pergi perang. Jadi hak sini makna kita kena pilih mana yang lebih utama lah, mana yang lebih utama. Babun asyhadatu sab'un, sekatulah wallahu a'lam.